Ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzadin Wad-Daulah, Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Saadul Kariwaddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan menerima menghadap Tuan Yang Terutama Jeneral Wei Feng He, Ahli Majlis Negara dan Menteri Pertahanan Republik Rakyat China. Majlis menghadap berlangsung di Istana Nurul Iman. Menyertai bersama Tuan Yang Terutama ialah Puan Yang Terutama Yu Hong, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Republik Rakyat China di Negara Brunei Darussalam, Lieutenant General Air Force Jia Zigang, Deputy Commander of the Southern Theatre Command, Major General Song Yan Chow, Deputy Chief of the Office of International Military Cooperation of Central Military Commission OIMC, Major General Liu Yan Tong, Director General of Research Bureau of General Office of Central Military Commission dan Colonel Jiang Bin, Staff of Asian Affairs Bureau OIMC. Juga hadir yang berhormat Pihin Datuk Laila Raja, Major Jeneral Bersara, Datuk Paduka Sri Haji Awang Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri Pertahanan Kedua, yang berhormat Datuk Sri Setia Awang Haji Erwan bin Pihin Datuk Pekermajaya Haji Muhammad Yusof, Menteri Hal Ehwal Luar Negeri Kedua, dan Major Jeneral Udara Datuk Sri Pahlawan Haji Hamzah bin Haji Sahad, Pemerintah Angkatan Bersenjata di Raja Brunei, ABDB. Kerjasama pertahanan dan ketenteraan antara negara Brunei Darussalam dan Republik Rakyat China dimeteraikan melalui penandatanganan Memorandum Persefahaman mengenai pertukaran ketenteraan pada 12 September 2003 dan diperkukuhkan lagi melalui penandatanganan Memorandum Persefahaman mengenai memperkukuh kerjasama pertahanan pada 13 September 2017. Tidak ada kes baharu jangkitan COVID-19 dicatatkan hari ini. Menurut siaran akhbar Kementerian Kesihatan mengenai perkembangan situasi jangkitan COVID-19, 3 kes aktif masih menerima rawatan di Pusat Pengasingan Kebangsaan. Jumlah keseluruhan jangkitan ialah 145 dengan kes yang sembuh seramai 139. 368 orang sedang menjalani pengasingan diri mandatori pada masa ini dan 5,404 orang menamatkan pengasingan diri mandatori sejak Mac 2020. Sementara itu, 195 sampel ujian virus SARS-CoV-2 telah dilaksanakan menjadikan jumlah keseluruhan ujian makmal yang dijalankan sejak Januari 2020 ialah sebanyak 53,723. Maklumat lanjut dan perkembangan terkini layari laman sesawang Kementerian Kesihatan dan talian seperti yang tertera. Sementara itu, Kementerian Kesihatan memaklumkan bagi orang ramai yang ingin mendapatkan ujian saringan SARS-CoV-2 swab, terutama sekali mereka yang ingin membuat perjalanan ke luar negeri, hendaklah menjalankan ujian saringan SARS-CoV-2 sekurang-kurangnya 3 hingga 5 hari sebelum tarikh penerbangan mereka, tertakluk kepada syarat-syarat negara yang akan dituju. Hasil ujian berkenaan akan mengambil masa dan orang ramai hendaklah bersabar untuk mendapatkan keputusan mereka. Orang ramai yang ingin mendapatkan ujian SARS-CoV-2 swab bagi perjalanan ke luar negeri boleh mendapatkan di lokasi yang telah ditetapkan. Pusat Kesihatan Berakas beroperasi hari Isnin hingga Khamis dan Sabtu bermula pukul 7.45 pagi hingga 12.15 tengah hari dan 1.30 petang hingga 4.30 petang. Pada setiap hari Jumaat, Ahad dan hari kelepasan awam, waktu beroperasi dari pukul 2 petang hingga 6 petang. Sementara di Kompleks Sukan Hospital Raja Isteri Pinggiran Anak Saleha beroperasi setiap hari kecuali hari kelepasan awam. Waktu beroperasi bermula pukul 7 pagi hingga 10 malam. Sehingga bulan Julai 2020, jumlah keseluruhan kutipan bagi tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam ialah lebih RM12,500,000 bagi memudahkan orang ramai untuk menghulurkan sumbangan kepada tabung dana berkenaan. Perkhidmatan SMS tabung dana bagi pembinaan masjid dibuka selama 6 bulan bermula hari ini sehingga 8 Mac 2021. Penubuhan tabung dana tersebut dihasratkan menjadi wadah kekal untuk menabung pahala melalui membina masjid sekaligus sebagai satu peluang keemasan untuk bertanam saham di akhirat.
Pelancaran perkhidmatan SMS tabung dana bagi pembinaan masjid berlangsung di Kementerian Haliwal Ugama pagi tadi. Pelancarannya disempurnakan oleh Yang Berhormat Pihak Perdana Katib Datuk Paduka Seri Setia, Ustaz Haji Awang Badruddin bin Pengarah Datuk Paduka Haji Awang Othman, Menteri Haliwal Ugama selaku pengerusi Jawatan Kuasa Pengutipan dan Pengeluaran Tabung Dana bagi Pembinaan Masjid Negara Bandar Darussalam. Antara yang hadir Pengiran Datuk Seri Paduka Haji Bahrom bin Pengiran Haji Bahar, Timbalan Menteri Haliwal Ugama selaku Timbalan Pengerusi Jawatan Kuasa Pengutipan dan Pengeluaran Tabung Dana berkenaan dan Datuk Seri Setia Dr. Haji Jaafar bin Haji Madain alias Maidin, Timbalan Mufti Kerajaan. Orang ramai yang berhasrat untuk menyumbang melalui perkhidmatan SMS dengan menaip masjid dengan diikuti 1 atau 5 atau 10 atau 15 atau 20, 50 atau 100 tanpa jarak dan hantar ke talian 38111 bagi pengguna DST dan Progresif serta 39999 bagi pengguna Imagine. Mengamalkan pengambilan makanan sihat merupakan pencegahan terbaik ke arah mengurangkan risiko penyakit tidak berjangkit. Perincian bahan beritanya menyusul seketika nanti. Teruskan bersama Berita Perdana. ...174 orang anggota pangkat rendah pasukan polis di Raja Brunei menerima pingat kerja lama polis PKLP dalam satu majlis penyerahan yang berlangsung di Dewan Stadium Hassan Al-Bolkiah, Ibu Pejabat Polis Kadong. Penyerahan pingat disempurnakan oleh Datuk Paduka Seri Haji Muhammad Irwan bin Haji Hambali, Pesuruhjaya Pasukan Polis di Raja Brunei. Penganugerahan pingat berkenaan merupakan satu pengiktirafan dan penghargaan kerajaan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Bandar Darussalam kepada para penjawat awam yang berkhidmat selama 20 tahun. Di samping mempunyai rekod perkhidmatan yang baik, pengiktirafan ini juga dapat meningkatkan dan menyuntik motivasi para penerima untuk terus mencurahkan bakti pada kerajaan dan negara. Penyakit tidak berjangkit atau Non-Communicable Diseases NCD di negara ini pada tahap yang amat membimbangkan dan telah menyumbang kepada peratus daripada semua kematian pada tahun 2017. Secara kolektif, penyakit tidak berjangkit juga menjadi punca utama kematian sejak lebih dari 3 dekad. Meskipun promosi dan pendidikan kesihatan giat dijalankan, namun jumlah kes penyakit tidak berjangkit masih menunjukkan peningkatan. Ikuti laporannya bersama pewarta RTB Aimaduddin Mawang. Seperti negara-negara lain di rantau ini, negara tidak terlepas mengalami masalah dan beban berkaitan penyakit-penyakit kronik tidak berjangkit. Pada tahun 2017, penyakit-penyakit tidak berjangkit mencatatkan 52.5% kematian daripada jumlah keseluruhan 1,696 kematian di negara ini. 19% kematian disebabkan oleh kanser, 15% akibat penyakit jantung, 10% penyakit kencing manis, 8% akibat strok dan 5% disebabkan tekanan darah tinggi. Penyakit-penyakit tersebut mempunyai faktor risiko yang sama, iaitu pemakanan dan gaya hidup yang tidak sihat, tidak melakukan kegiatan fizikal, berat badan yang berlebihan atau obesiti, pengambilan alkohol secara berlebihan dan merokok. Pelbagai usaha telah dan sedang dilaksanakan oleh Kementerian Kesihatan bagi meningkatkan kesedaran dan pengetahuan orang ramai mengenai penyakit-penyakit tersebut serta faktor-faktor risiko yang berkaitan dengannya. Ia melalui plan strategik dan plan tindakan dari aspek polisi, promosi kesihatan, pencegahan dan pengawalan penyakit, rawatan dan pemulihan. Program Pemeriksaan Kesihatan Kebangsaan PPKK atau National Health Screening Program NHSP yang diperkenalkan sejak tahun 2019 diharap dapat mencegah dan mengesan awal penyakit-penyakit tersebut. Jadinya antara inisiatif ataupun program yang ada seperti di sini Pusat Promosi Kesihatan, mereka menumpukan kepada kumpulan peringkat umur yang berlainan seperti peringkat umur kanak-kanak sekolah, peringkat dewasa dan juga peringkat
warga emas. Ini contoh adalah seperti kalau kanak-kanak sekolah, mereka ada dasar polisi minum air di sekolah. Kalau untuk orang dewasa ada kesihatan cara kerja, kesihatan di tempat kerja, ada garis pandu untuk kegiatan fizikal dan permakanan yang seimbang. Manakala untuk warga emas ada program seperti program mukim sihat. Ke arah mengurangkan risiko penyakit tidak berjangkit, pencegahan sangat penting dan yang boleh dicapai melalui amalan gaya hidup sihat. Antaranya, pengambilan makanan sihat dan seimbang, melakukan kegiatan fizikal secara berterusan. Laporan Aimaduddin Mawang untuk Berita RTB. Tanaman secara konvensional yang bersistematik dijangka dapat membantu syarikat Diana Alia Enterprise dalam penghasilan buah-buah pisang yang berkualiti. Bagi projek pertama, syarikat berkenaan menanam kira-kira 700 pohon pisang di atas tapak seluas 4.5 hektar di kawasan kemajuan pertanian KKP Batang Mitus, daerah Tutong. Bagi mengembang majukan lagi penghasilan buah-buahan dan memenuhi permintaan masyarakat di negara ini, Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan menawarkan tapak kepada syarikat berkenaan untuk menjalankan perusahaan tanaman buah-buahan bermusim dan tidak bermusim. Tanaman utama syarikat ini ialah pisang Cavendish dan pisang berangan. Syarikat ini juga menanam buah limau dan sawi manis sebagai tanaman sampingannya yang mana sudah menghasilkan 1,223 kg dengan nilai pasaran RM1,027. Produk-produk syarikat juga sudah dibekalkan ke pasaraya, kedai-kedai dan orang persendirian. Pada mulanya saya memang supply buah-buahan dan sayur-sayuran. Tapi dari permintaan orang ramai banyak kepada buahan seperti pisang. Pisang-pisang lah. Tapi yang kami kebanyakan jual adalah pisang madu, yaitu jenis pisang Cavendish. Teknologi yang kami gunakan adalah secara konvensional. Tanaman bersistem dengan menggunakan jarak tanaman 2.5 meter antara pohon. Menurut Dayang Diana Alia, syarikatnya pada masa ini menumpukan pengeluaran produk secara konsisten dan berkualiti tinggi. Beliau berharap akan dapat mengembangkan lagi keluasan ladang dan meningkatkan jumlah penghasilan melalui pembaikan kaedah pertanian serta meningkatkan mutu hasil tanaman. Dalam usaha untuk terus menggiatkan lagi pengeluaran produk, syarikat ini telah mendapat pelbagai bantuan insentif pertanian. Terima kasih kepada Kerajaan Kebawah Duli Yang Maha Mulia, khususnya Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan kerana telah memberi peluang untuk mengusahakan tapak pertanian di negara Brunei Darussalam. Di samping itu juga terima kasih kepada Jabatan Pertanian dan Agri Makanan atas hikmat nasihat yang berterusan, terutamanya mengenai pembajaan dan penanaman. Pada masa ini kami memfokuskan untuk memenuhi permintaan dalam negeri. Untuk perancangan masa depan, syarikat kami berhasrat untuk menebusi pasaran antarabangsa yang mana dengan sendirinya akan meningkatkan ekonomi negara. Berita seterusnya, seorang pemandu terselamat dari rentung kereta terbakar. Kejadian berlaku semalam di Bandar Seri Begawan. Punca kebakaran dan kerugian masih dalam penyiasatan. Beberapa anggota bomba dari Balai Bomba Bandar Seri Begawan dikerahkan ke tempat kejadian dan mendapati api besar membakar keseluruhan kereta. Jabatan Bomba dan Penyelamat menyarankan orang ramai agar sentiasa meningkatkan pengetahuan tentang keselamatan kebakaran kereta, memastikan pemasangan pendawaian peralatan elektrik pada kenderaan dilaksanakan oleh pekerja bengkel yang bertauliah. Orang ramai juga dinasihatkan mempunyai alat pemadam api jenis dry chemical powder atau serbuk kimia kering di dalam kereta. Kerja-kerja menaik taraf bagi aplikasi BruHealth akan bermula Jumaat ini 11 September 2020 bermula pukul 12.30 malam hingga 1.30 pagi.
Kerja-kerja pembaikan paip dosing di loji rawatan air Mengkubau daerah Brunei Muara akan menjejaskan bekalan air di beberapa kawasan berhampiran bermula malam ini. Kita ikuti maklumat mengenainya. Pasukan polis di Raja Brunei memohon kerjasama dan bantuan orang ramai untuk mengesan seorang pekerja perempuan warga negara Indonesia yang lari dari majikan. Mariati berusia 31 tahun memegang pasport bilangan B5328187. Orang ramai yang mempunyai maklumat mengenainya diminta menghubungi Balai Polis Muara melalui talian 277-2333 atau talian kecemasan polis 993 atau Balai Polis berdekatan.